Baik, itu dia sedikit pengumuman khas yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam berkenaan dengan inisiatif pemerkasa kepada golongan-golongan tertentu yang dapat saksikan sedikit bingkisan dan juga pakej yang kami sediakan. Itu adalah merupakan satu lagi bantuan yang disampaikan oleh pihak kerajaan kepada kita semua yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ramai juga yang tertanya-tanya semalam, saya melihat kepada komen-komen di Facebook rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ramai yang mengatakan bahawa mungkin PM nak umum bahawa rentas negeri sudah pun dibenarkan, namun tidak lagi seperti yang diumumkan tadi oleh Menteri Kanan Keselamatan bahawa perjalanan rentas negeri akan ditentukan oleh pihak KKM melalui penilaian risiko dan sebagainya. Kita doa yang baik-baik, insya-Allah kalau boleh kita lah balik raya dan sebagainya. Saya pasti ramai yang merindui dan sebagainya. Baik, sebelum kita nak bercerita tentang raya tu, kita nak bercerita dulu berkenaan soal tadi berkenaan dengan komorbiditi dan juga mereka yang langsung tidak boleh menerima atas sebab-sebab faktor keselamatan dan sebagainya. Tanggungjawab kita pula untuk melindungi mereka. Misalnya ibu bapa kita yang merupakan pesakit komorbiditi ini tidak boleh menerima dan sebagainya. Bagaimana tanggungjawab kita untuk melindungi mereka ini? So, sebagai contohnya, ibu saya dia sakit buah pinggang ya. Jadi untuk melindungi dia, saya dapatkan vaksin. Supaya saya yang pergi ke hospital tidak membawa penyakit itu balik ke rumah. Contohnya lah. So ada sesuatu yang kita panggil herd immunity, di mana kalau kita vaksinkan cukup orang, kita boleh melindungi orang-orang yang tidak boleh mendapatkan vaksin. Siapakah orang-orang yang tidak boleh mendapatkan vaksin tu? Kanak-kanak. Yeah. Kanak-kanak yang pergi sekolah bawah 18 tahun buat masa ni masih tidak boleh menerima vaksin sebab vaksin belum diluluskan untuk kanak-kanak. Ibu mengandung, ibu menyusu. So itu antara orang-orang yang kita perlu beri perhatian supaya kita tidak menyebabkan mereka dijangkiti COVID. Dengan orang-orang yang boleh menerima vaksin tu lebih ramai, lebih bagus menerima vaksin untuk protect orang-orang ni. Itulah pentingnya kita wujudkan imuniti kelompok, Doktor. Betul. Untuk melindungi, dan apa yang Doktor katakan, untuk kita lindung orang yang tidak boleh menerima vaksin adalah dengan kita menerima vaksin COVID-19. Apabila Doktor menyebut berkenaan dengan ibu mengandung, ibu menyusu dan sebagainya, ingin saya angkat satu persoalan. Apabila awal-awal dulu kita melihat kepada laporan, bukan sahaja di Malaysia, laporan global mengatakan bahawa ibu mengandung tidak digalakkan untuk mengambil vaksin. Dan juga setelah program vaksinasi dijalankan hampir seluruh dunia, ibu mengandung dibenarkan. Persoalannya ada syarat-syarat tertentu yang perlu diperjelaskan supaya tidak ada timbul isu keselamatan dan juga kesihatan selepas itu. Mungkin Doktor boleh jelaskan dengan perkara. Saya rasa kita perlu faham kajian-kajian awal pada vaksin tidak melibatkan ibu mengandung atau ibu menyusu. So golongan ni dikeluarkan sebab dia risau kalau apa-apa berlaku kan. Jadi selalu kalau diorang buat kajian, golongan ni dikeluarkan daripada menjadi peserta dalam kajian tu. Disebabkan oleh itu kita tidak ada data keberkesanan ataupun side effect daripada vaksin ini di dalam golongan-golongan itu. So contohnya. Jadi kita tidak boleh kata secara kukuh vaksin ini 100% selamat untuk golongan ibu mengandung dan ibu menyusu. Terutama ibu mengandung dan ibu menyusu tu memang kita lebih berhati-hati dengan ibu mengandung dengan ibu menyusu sebab diorang ni precious. Kita anggap dia precious. So disebabkan oleh itu, mana-mana pihak pun tidak akan berani mengatakan tak apa, vaksinkan saja. Tapi apa yang sudah berlaku sejak awal penggunaan vaksin ini adalah dia dah mula vaksinkan ibu mengandung dan dia ikut ibu mengandung tu macam mana. Ini sudah berlaku di US. So dia sudah vaksin berpuluh ribu ibu mengandung di US. Dan setakat ni belum ada apa-apa masalah utama yang kita lihat di dalam ibu mengandung. Tapi pada masa yang sama, sebab kita belum ada data yang 100% kukuh, kita tidak boleh kata selamat dalam ibu mengandung. Oleh kerana itu, kita memilih ibu mengandung mana yang patut divaksinkan. So, pilihan tu terpulang kepada apa risiko ibu mengandung tu. Jika ibu mengandung tu berisiko tinggi untuk mendapatkan COVID-19, contohnya pekerja kesihatan, ataupun ibu mengandung tu mempunyai komorbiditi, contohnya kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, di mana jika dia dapat COVID-19 dia akan lebih teruk.
mengandung tu sendiri pun boleh menyebabkan dia dapat COVID-19 yang lebih teruk. Jadi ini semua perlu dibincangkan dan perlu dibincangkan dengan teliti dengan ibu mengandung tu sendiri. Kita akan orang kata balance lah risk dengan benefit mendapatkan vaksin COVID ni. Secara teorinya kita tahu vaksin COVID ni tidak banyak masalah di dalam ibu mengandung. Tetapi kita belum ada data yang kukuh untuk mengatakan tidak ada masalah. Oleh kerana itu, kita memilih untuk hanya memvaksinkan orang-orang yang berisiko tinggi. Penting. Ini pastinya yang mungkin sedang hamil dan sebagainya mendapat satu jawapan yang jelas berkenaan dengan apa yang dikatakan. Adakah golongan ataupun ibu mengandung ini layak menerima ataupun tidak. Saya juga membaca laporan-laporan antarabangsa mengatakan bahawa apabila ibu mengandung menerima vaksin, apabila melahirkan nanti anak itu sudah pun menerima satu imunisasi berkaitan dengan COVID-19. Adakah itu benar? So banyak vaksin yang macam tu yang berfungsi macam tu. Kita vaksinkan ibu supaya antibody ada di dalam bayi masa dia baru keluar. So itu adalah salah satu teori yang kita anggarkan akan berlaku dengan vaksin COVID juga. So bila ibu membentuk antibody itu masuk ke dalam bayi. So masa bayi itu lahir, dia sudah ada antibody sedia ada untuk mengelakkan daripada COVID-19. Itu dia pentingnya. Sebab mungkin ramai, saya faham kerisauan ramai pihak berkenaan dengan mereka mengandung, sebab saya faham berkenaan dengan laporan media dan juga bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara dan sebagainya. Setakat ini doktor, sebagai penyelaras juga persediaan untuk fasa kedua ini bagaimana prosesnya dan juga adakah persediaan itu sama dengan fasa pertama pemberian vaksin itu sendiri? Fasa pertama kita memvaksinkan healthcare worker atau pekerja kesihatan. So pekerja kesihatan yang kita vaksinkan ni kebanyakannya adalah pekerja kesihatan kita sendiri. Jadi kita mudah untuk buat penjadualan dan sebagainya. Kita tahu bila masuk fasa kedua nanti lebih ramai orang akan perlu divaksinkan. So kami sedang membuat persediaan untuk menerima lebih ramai orang lagi lah di pusat kami. Tapi selain daripada itu, saya rasa tidak ada banyak perubahan dari segi pemberian vaksin dan sebagainya. Cuma nak menyediakan kawasan yang lebih besar untuk menerima lebih ramai orang mendapatkan vaksin. Dan kita faham bahawa ketika ini kita ada Sinovac dan juga Pfizer-BioNTech. Dan untuk golongan kedua ini mereka tidak boleh memilih berkenaan dengan vaksin itu. Jadi kalau mengikut kepada apa yang doktor kongsikan keberkesanan itu, untuk golongan comorbidity ini, adakah mereka ini lebih sebagai penyelaras sendiri, adakah mereka ini sesuai Sinovac ataupun Pfizer secara generalnya kalau kita boleh kongsi? Yang tu kita tak ada data. Sekali lagi kita tidak ada data vaksin mana yang lebih bagus untuk golongan yang mana lah. Tapi kita ada kriteria-kriteria pemilihan, contohnya dari segi alahan dan sebagainya. Benda tu semua kita kena tengok untuk mengetahui vaksin mana yang lebih sesuai pada masa itulah. Penting ya, dan kita doakan supaya fasa kedua ini berjalan lancar seperti mana fasa pertama, dan juga kita kongsikan awal tadi berkenaan dengan mereka yang sudah pun berdaftar, sudah pun mencecah hampir 6 juta. Dan juga penting, aplikasi MySejahtera kini bermula esok. Anda boleh mengemas kini pendaftaran, anda boleh mendaftarkan ibu bapa anda, ahli keluarga anda hanya melalui satu aplikasi, iaitu aplikasi MySejahtera. Jadi diharapkan dengan kemas kini aplikasi berkenaan dapat menggalakkan lagi pendaftaran dan juga memudahkan kita semua untuk mendaftar menerima vaksin COVID-19. Dan selepas ini kita akan kembali dengan persoalan berkenaan dengan kenapa tema lindung diri, lindung semua itu dipilih dan ada makna di sebalik tema yang telah pun diberikan. Jadi jangan ke mana, teruskan menonton di saluran Berita RTM dan juga Facebook Live Berita RTM. Kembali selepas ini dalam Bicara Dia. Vaksinasi adalah langkah pencegahan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Vaksin perlu melalui 2 peringkat kajian sebelum diluluskan penggunaannya. Pertama, kajian praklinikal vaksin di peringkat makmal merangkumi ujian sel kultur dan haiwan. Manakala peringkat kedua, kajian klinikal vaksin yang membabitkan manusia dan merangkumi 3 fasa. Fasa pertama, kajian membabitkan puluhan sukarelawan untuk mengetahui kesan tidak balas dan keselamatan vaksin peringkat awal. Kedua, kajian terhadap ratusan sukarelawan untuk mengetahui tahap keselamatan secara mendalam serta keperluan dos vaksin. Dan fasa ketiga, kajian melibatkan ribuan sukarelawan untuk mengetahui kesan sampingan yang jarang berlaku serta tahap keberkesanan vaksin. Bagi kelulusan vaksin, pihak berkuasa regulatory farmasi negara akan meneliti keputusan kajian klinikal sebelum vaksin diluluskan.
Assalamualaikum kau, salam sejahtera bersama kau aku Nur Jadi Uli di Om Abar Ai Bajau. Sampai ke Doha EDK Jeri, kabar ai dusun Mantad Kota Kinabalu. Kopi Bosian, mempai kodogo Dimna Michael dan Abal ai Kadaza. Pengudah kereta ke Debai ia labuh ke Sungai Sarawak. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Tadi saya kongsikan kepada anda kenapa kerap untuk saya maklumkan kepada anda berkenaan dengan pendaftaran COVID-19. Kini angkanya sudah pun mencecah hampir 6 juta dan pengemas kinian aplikasi MySejahtera untuk anda mendaftarkan ibu bapa anda, adik-beradik anda dengan hanya menggunakan satu aplikasi itu sahaja. Dan juga doktor ingin tekankan berkenaan dengan kalau mereka itu tiada aplikasi MySejahtera, ada 3 cara lain. Mungkin doktor boleh kongsikan untuk kita. Okey, so Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin telah membuat satu website di mana orang boleh daftar di website itu juga. So dia tidak perlu bergantung kepada MySejahtera. Kerisauan saya adalah saya tahu ramai orang yang mahukan vaksin tetapi tidak ramai yang tahu macam mana nak mendaftar melalui MySejahtera. Jadi Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin telah memberikan apa orang kata dah membuat satu website di mana orang boleh mendaftar di website itu dan ada juga nombor telefon yang dia boleh telefon 1800 nombor percuma untuk dia apa orang kata untuk mendaftar atau mendapat tahu macam mana mendaftar untuk vaksin. Kalau kita boleh scroll down sedikit apa yang anda saksikan di kaca TV ketika ini, kalau anda turun ke bawah sedikit anda akan nampak satu perkataan daftar sekarang. Kalau boleh kita tekan di situ, maka akan keluar satu paparan cara-cara mendaftar untuk vaksinasi COVID-19. Okey, anda dapat saksikan daftar untuk vaksinasi hari ini. Kalau kita klik kepada button ataupun badge itu, daftar sekarang, cuba kita tekan untuk kita saksikan dan juga tontonkan kepada penonton. Maka ada 3 pilihan yang telah pun disediakan oleh laman web ini untuk anda hubungi seperti mana yang dimaklumkan oleh doktor berkenaan dengan. Yang paling penting adalah di situ talian hotline 1-800-888-828. Jadi mudah saja untuk hafal nombor telefon berkenaan. Betul, saya setuju dengan doktor berkenaan dengan concern kita kepada mereka yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera dan sebagainya. Baik, tadi saya kongsikan kepada anda berkenaan dengan tema ataupun makna di sebalik lindung diri, lindung semua. Kalau saya ingat di Indonesia, semasa Presiden Jokowi menerima vaksin, di belakangnya tertulis suci dan selamat untuk vaksin yang diterima. Namun di Malaysia kita menggunakan perkataan lindung diri dan lindung semua. Saya pasti pakar perubatan dan juga mereka yang menyelaraskan pemberian ini pasti ada jawapan di sebalik apakah makna di sebalik tema tersebut. Tapi doktor, sebelum itu kita saksikan dulu kapsul farmasi untuk kita kongsikan kepada anda apa yang dikongsikan oleh Safhatul hari ini
berkenaan dengan vitamin C, fakta dan mitos. Sebelum saya pas kepada Sofatul, ingin saya kongsikan juga fakta mitos berkaitan vitamin C ini disebabkan oleh kita lihat kebelakangan ini yang dikatakan sebagai influencer di media sosial mempromosikan vaksin ataupun vitamin C ini sehingga memaksa mereka mengambil sehingga 2,000 mg. Jadi saya rasa itu satu perkara yang perlu ditangani. Jadi Sofatul ada jawapannya. Kita saksikan dahulu. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan vitamin C, apa yang sebenarnya fakta dan yang mana pula autar semata-mata. Vitamin C juga dikenali dengan nama saintifiknya acid ascorbic adalah sejenis vitamin larut air. Ia tidak disimpan dalam jumlah yang besar dalam tubuh. Sebarang lebihan akan dikumpulkan melalui air kencing. Manusia tidak boleh menghasilkan vitamin C sendiri. Sebaliknya, ia perlu diperoleh secara semula jadi daripada makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Secara semula jadi, vitamin C sangat diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang tertentu untuk pelbagai fungsi badan. Sebenarnya ada banyak kebaikan vitamin C untuk tubuh selain sebagai antioksidan semula jadi yang membantu melindungi sel daripada kerosakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Vitamin C turut berfungsi dalam pembentukan kolagen, iaitu sejenis protein yang memberikan struktur kepada tulang, gigi, rawan, otot dan saluran darah. Vitamin C juga membantu mempercepatkan penyembuhan luka, mencantikkan kulit, meningkatkan daya ketahanan badan dan membantu penyerapan zat besi. Ada yang kata vitamin C ni kan bagus, jadi kalau ambil suplemen vitamin C dos tinggi, lebih bertambahlah kan manfaatnya. Tapi, tahukah anda pengambilan vitamin C secara oral iaitu melalui mulut dengan dos yang tinggi tidak memberi manfaat tambahan kerana kadar resapan oleh tubuh adalah tepu sekitar 400 mg. Kadar resapan tubuh vitamin C berkurangan dengan bertambahnya dos yang diambil secara oral. Saranan pengambilan Nutrients Malaysia iaitu Recommended Nutrients Intake for Malaysia dalam kalangan individu dewasa untuk vitamin C adalah sebanyak 70 mg sahaja sehari. Sebenarnya pemakanan yang seimbang sudah cukup mengandungi sumber vitamin C yang diperlukan tubuh. Saranan 5 hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan sehari dah memadai untuk mencapai saranan keperluan vitamin C tubuh. Contohnya dengan 3 sajian sayur dan 2 sajian buah sehari. Serapan tubuh jika vitamin C diambil secara oral adalah sekitar 69%, manakala dos 1,000 mg sehari pula dikategorikan sebagai tinggi dan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kesan adverse atau kesan sampingan. Dos vitamin C yang berlebihan dalam jangka masa panjang boleh menyebabkan kesan buruk seperti cerit-berit yang teruk, kerosakan buah pinggang dan boleh membawa kepada kematian. Jadi, ambillah dos vitamin C mengikut dos yang disarankan. Ambil dos tinggi beribu-ribu miligram pun tak ada gunanya kerana ia tidak atau kurang diserap oleh tubuh. Sebaliknya, dikumpulkan sahaja melalui air kencing. Yang lebih merisaukan, ada pengguna yang sanggup mengambil banyak suplemen dan suntikan vitamin C. Peringatan untuk pengguna di luar sana, sehingga kini tak ada suntikan vitamin C yang didaftarkan dan diluluskan oleh KKM. Semua ubat serta produk suplemen kesihatan perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia kerana setiap produk ubat yang berdaftar telah dijamin keselamatan, kualiti serta keberkesanannya. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmaceutical Centre NPCC melalui talian 1800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan ubat-ubatan. Secara umumnya, vitamin C adalah selamat. Yang penting diambil mengikut dos yang disyorkan. Mengikut keperluan badan, tak perlu berlebihan. Ingat, berfikirlah dengan bijak untuk setiap maklumat yang diterima. Maklumat boleh diakses dengan sangat mudah sekarang ini. Tapi carilah maklumat yang boleh dipercayai. Baik, itu dia berkenaan dengan fakta dan mitos berkenaan dengan vitamin C. Saya rasa kita sudah berkongsi banyak kepada anda berkenaan dengan fakta dan mitos, walaupun ramai di luar sana yang berkongsikan berkenaan dengan fakta-fakta masalah berkenaan dengan vitamin C ini. Jadi cukup hanya makan buah, saya rasa sudah memadai untuk kita menampung vitamin C dalam badan kita. Baik, doktor, kembali kepada perbincangan kita berkenaan dengan temanya lindung diri, lindung semua. Saya awal-awal dulu saya lihat ramai yang membandingkan antara Indonesia dan juga Malaysia. Indonesia menggunakan selamat dan suci untuk menunjukkan bahawa vaksin itu selamat dan sebagainya. Kita menggunakan lindung diri, lindung semua. Satu perkataan yang mudah untuk kita faham. Mungkin doktor ada penerangan yang lebih lanjut kenapa tema itu
sepatutnya digunakan dan juga kita harus percaya berkenaan dengan di sebalik tema tersebut. Tapi itu berbalik semula kepada immunity kelompok lah. Di mana kalau kita, fungsi vaksin tu dia bukan hanya melindungi kita daripada mendapat COVID-19, dia melindungi kita daripada dapat COVID-19 yang teruk, dia melindungi kita daripada mati disebabkan oleh COVID-19. Tapi pada masa yang sama kita lindungi golongan-golongan yang tidak dapat diberi vaksin, terutama kanak-kanak, ibu mengandung dan ibu menyusu. Ni semua orang-orang penting dalam kita punya komuniti yang kita perlu lindungi dengan melindungi diri kita sendiri menggunakan vaksin. Itu langkah mudah seperti doktor katakan tadi untuk lindungi orang lain adalah melindungi diri kita terlebih dahulu. Baik doktor, di minit-minit terakhir ini kalau kita boleh maklumkan saya, kita harus mendekatkan diri kita dan juga approach dengan cara yang betul kepada mereka yang dikatakan sebagai golongan anti vaksin satu, dan juga mungkin golongan comorbidity ini yang masih lagi rasa ragu-ragu dan takut walaupun sudah mendengar penjelasan doktor. Sebagai penyelaras sekali lagi dan juga pakar dalam hal ini, nasihat doktor kepada mereka yang masih lagi takut untuk menerima vaksin COVID-19 ini. Buktinya ramai. Ramai yang sudah terima vaksin COVID-19 ni setakat ni alhamdulillah semua okey. Jadi saya rasa orang tidak perlu ragu-ragu untuk menerima vaksin COVID. Jika ada sebarang pertanyaan disebabkan oleh vaksin COVID ni adalah diberi secara sukarela, kita tidak akan paksa orang untuk dapatkan vaksin COVID-19 ni. Jadi adalah penting jika anda ada soalan atau apa-apa yang anda mahu tahu, saya memang galakkan untuk bertanya kepada mana-mana pekerja kesihatan, tak kira doktor atau nurse sebagainya. So kalau datang ke pusat pemberian vaksin pun masih boleh bertanya pada masa tu, sementara anda nak sign kebenaran untuk diberi vaksin tu, tanyakan soalan apa-apa yang perlu, tunjukkan kepada mereka ni ubat-ubat yang saya makan sekarang adakah okey. Jika ada sebarang kerisauan pada masa tu pun masih boleh tanya lagi. Jangan takut untuk datang kepada kita untuk bertanya. Dan yang paling penting jangan berbohong semasa saringan. Baik doktor, difahamkan Selasa ini juga doktor akan menerima suntikan kedua dan juga ramai yang sudah pun menerima suntikan kedua bermula semalam. Betul. Saya ingin tahu juga prosesnya adakah sama dengan semasa menerima suntikan pertama atau ada langkah-langkah yang boleh di-skip atau bagaimana? Prosesnya sentiasa sama. Tiada perubahan. Kita masih perlu berdaftar MySejahtera. Jika tidak berdaftar dengan MySejahtera, di kaunter kita ada cara pendaftaran untuk MySejahtera. Dan selepas semua itu sudah dilakukan di kaunter, kita akan masuk ke dalam bilik untuk membaca informasi. Itu yang di situ saya cadangkan untuk bercakap dengan siapa-siapa pekerja kesihatan di situ jika anda ada soalan. Sama ada vaksin pertama ataupun vaksin kedua. Dan kita akan sign kebenaran untuk mendapatkan vaksin sebab vaksin ini adalah secara sukarela, dan selepas tu kita akan dibawa ke bilik untuk menerima vaksin lah. Ni sikit lagi lah. Ramai juga tertanya, saya baca untuk menerima suntikan kedua, adakah disuntik di tangan yang sama ataupun tangan di sebelah lagi atau bagaimana? Sebenarnya tidak ada perbezaan tangan mana yang disuntik lah, sebab 2 hari selepas suntikan tu apa-apa kesakitan yang ada pada tangan tu dah hilang. Mungkin juga terpulang pada mungkin apa orang kata dia orang tangan kanan dia nak guna tangan kanan dia untuk buat kerja, tak boleh tangan kanan dia lenguh nanti. Jadi kita akan lebih galakkan kepada tangan yang tidak dominan lah. Sampai ke tahap itu kita beri pilihan doktor. Sampai ke tahap itu. Betul. Walaupun soalan ini nampak remeh kepada anda, tapi inilah pentingnya kerana ramai persoalan-persoalan khususnya di warga maya yang mempersoalkan berkenaan dengan keselamatan dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi doktor atas perkongsian. Saya difahamkan doktor akan bergegas ke Batu Pahat untuk misi memaklumkan kepada orang ramai berkenaan dengan pentingnya vaksin COVID-19. Kita doakan supaya perjalanan doktor dipermudahkan dan juga suntikan kedua nanti insya-Allah berjalan dengan selamat. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Dr. Rosnida binti Muhammad Noh, merupakan Ketua Unit Penyakit Berjangkit Fakulti Perubatan UiTM Sungai Buloh. Dan saya baca komen-komen di Facebook ramai yang memuji penerangan doktor yang cukup jelas, straightforward, dan saya pasti penonton juga faham berkenaan dengan topik malam ini, iaitu comorbidity, penyakit golongan yang berpenyakit dan sebagainya, dan juga kaitannya dengan penerimaan vaksin COVID-19. Baik, kepada anda, terima kasih kepada menonton di saluran Berita RTM dan juga di Facebook Live Berita RTM. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada anda
untuk mendaftarkan diri anda melalui aplikasi MySejahtera dan juga 3 cara lain yang boleh digunakan melalui aplikasi ataupun laman web vaksin.covid.gov.my. Jadi lindung diri, lindung semua, itu tema yang perlu kita pegang setahun hari ini pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi setahun ini jugalah kita menerima pelbagai pengalaman dan juga pengajaran untuk kita semua. Jadi jaga diri anda, jaga keluarga anda, jaga komuniti kita. InsyaAllah kita akan menang melawan pandemik COVID-19. Assalamualaikum, jaga diri. Assalamualaikum dan selamat malam.